Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمنا ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah petang ni ada kesempatan lagi Allah bagi pada kita untuk membincangkan perkara yang paling penting, iaitu tentang sesuatu yang menjadikan kita, yang mencipta kita, yang menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan bagi kita. Iaitu adalah yang nak kita bincang ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang jadi Tuhan kita, yang jadi pencipta kita, yang menentukan nasib kita baik atau tak baik, menderita ataupun bahagia. Ini yang kita nak kita baca pada petang ni. Kita dapat merasakan kehebatan dan kesempurnaan pencipta kita itu. Kita tahu je. Tahu tu lain, tapi rasa lain. Dekat tahu je tak sempurna. Nak ada rasa hati tu. Bahawa Allah Maha sempurna. Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Allah Maha mengetahui. Nak tahu nak tahu dan juga merasakan. Bila ada rasa, baru iman kita tu termasuk dalam iman hak. Iman ada 5 perangkatnya. Yang pertama iman taklid namanya. Iman ngekok-ngekok. Iman turut-turut. Dengan ikut-ikutan. Itu namanya iman taklid. Tak usah lagi tu. Yang kedua iman ilmu. Ilmunya dah ada. Sah lah iman macam tu. Cuma kalau dia sakat iman ilmu je, dia ilmunya hanya di otak. Tak sampai di hati. Tahu tapi tak terasa. Tahu neraka tu dahsyat tapi tak ada rasa takut. Tahu syurga tu indah. Syurga tu sempurna tapi tak ada gairah nak dapatkan syurga. Sebab kadang-kadang benda tu tahu dapat pahala tapi nehen je. Tak nak buat apa-apa. Yang sunat tu. Juih habib Allah sunat je. Orang dia kan tak tahu benda tu baik-baik.
benda tu boleh mendatangkan mendapatkan syurga, tapi dia tak ada terasa. Tak teringin nak melakukan yang sunat tu. Betul biar je benda sunat tu buat begitu saja. Dan dia bukan tak tahu benda tu makruh tu, Allah benci. Yang makruh tu Allah benci. Cuma Allah tak denda, Allah tak hukum, Allah tak dakwa dia di akhirat besok. Tapi Allah benci. Jadi jangan sengaja untuk mencari kebencian Allah Taala. Itu je yang haram. Semua orang tahu benda haram tu, tapi ada tak orang buat juga. Siapa tak tahu judi tu haram. Tapi ada juga orang ambil nombor ekor setiap minggu. Ada ke tak? Pun tak tahu haram. Haram tu artinya berdosa. Kalau berdosa tak diampun Tuhan, ke mana perginya? Masuk neraka. Tapi tak terasa. Kita hendak sampai terasa. Bila kita terasa, baru dia, iman tu bukan di otak je, sampai ke hati. Bila terasa kehebatan Allah, terasa kesempurnaan Allah, terasa Allah tu maha melihat, terasa Allah tu maha mendengar, baru kita dapat menghindarkan diri kita daripada melakukan perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Tak berani kita mengumpat kerana Allah dengar je. Tak berani kita minum arak kerana Allah tahu, Allah nampak. Tak berani kita pakai seluar pendek kerana kita tahu Allah nampak je. Ini kadang-kadang berani juga, walaupun dah tua. Dah umur 82 yang macam saya ni, berani lagi pakai seluar pendek ke sana kemari. Kerana apa? Dia tak terasa. Tahu tapi tak terasa. Jadi orang iman ilmu ni tak terlepas daripada melakukan dosa. Bila berdosa, kalau tak diampunkan Tuhan, neraka dulu. Tapi oleh kerana imannya diterima, sah, habis aja dosa dan neraka tu, dia akan keluar dari neraka dan masuk dalam syurga. Tapi dah lama lah, dah kena pelupuh dalam neraka tu. Kena bakar, kena balon, kena bantai, kena pedang, kena cincang. Udah habis dosa dalam neraka tu, baru dia keluar dari neraka dan dapat masuk syurga. Benda angkat tangan, dia nak angkat gambar mana orang tak. Kita hendak paling kurangnya iman ayan. Main ilmu tak cukup, sekat ilmu je tak cukup. Kalau kira yang ilmu, iblis lagi banyak ilmunya berbanding dengan manusia. Tapi bila Allah suruh dia sujud pada Adam, dia tak nak. Itu iblis kan. Dia tahu tapi tak terasa. Jadi kalau boleh hendak iman ayan. Iman ayan tu terasa. Tak berani melakukan maksiat. Tak berani meninggalkan yang wajib. Sentiasa buat yang sunat-sunat. Yang iman ayan. Iman terasa di hati. Lagi bagus hendak iman hak. Atas ayan tu iman. Lepas iman ayan, iman hak namanya. Iman hak tu dia memang terasa betul lah. Sebut nama Allah je bergementar jiwanya. Allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Iaitu mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah, bergementar jiwanya. Getar dia, takut nak. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, bertambah imannya. Dengar Quran bertambah imannya, zikir bertambah imannya, selawat tambah imannya, buat kebajikan bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan mereka menyerahkan diri mereka itu. Itu yang terbaik. Iman hak namanya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah puji, itulah dia orang yang beriman, yang sebenar-benarnya beriman. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka itu pengampunan dari Tuhan mereka, dan mereka dapat rezeki yang baik-baik. Rezeki yang paling baik apa? Syurga. Tak ada apa yang lebih baik daripada syurga. Itu iman hak namanya. Iman sebenar-benar iman. Atas lagi itu tak ada. Itu bukan kita punya taraf. Itu Rasul-Rasul punya taraf. Seperti iman Nabi Musa, iman Nabi Ibrahim, iman Nabi Isa, iman Nabi Nuh. Lebih-lebih lagi iman Nabi kita Muhammad SAW. Itu iman haqiqah namanya. Iman haqiqah. Iman Rasul-Rasul. Itu kita cerita boleh lah. Nak merasakan payah. Baik, untuk pagi, untuk petang ni, kita sambung pembacaan kita. Kalau tak salah saya, dah habis dah. Kita masuk kepada kesimpulan. Betul tak? Perbincangan dan kesimpulan. Ya? Mengukur keyakinan Malaysia kepada agama. Perbincangan dan kesimpulan. Betul lah. Perbincangan dan kesimpulan.
Penghujung kali. Tajuk yang nak kita baca tu akidah yang sahih. Dah habis akidah yang sahih tu. Apa kesimpulannya? Ni petang ni nak baca ya. Ya, kita kumpulkan atau kita simpulkan. Tentang apa yang telah kita baca. Tajuknya akidah yang sahih. Yang sahih itu yang sah, yang diterima Tuhan. Kalau tak sahih tak terima Tuhan. Ada beberapa kesimpulan di sini. Ada 10 kesimpulannya. Yang pertama, akidah yang sahih ialah percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhirat, qada dan qadar yang menjadi rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 tu kita dah 2 dah belajar tu. Ya. Dah hafal dulu. Rukun iman 6 perkara. Pertama, percayakan Allah. Kedua, percayakan malaikat. Ketiga, percayakan rasul. Keempat, percayakan kitab-kitab. Kelima, percayakan hari kiamat. Yang keenam, percayakan qadar dan qada. Rukun yang 6. Kalau ini kita hafal, cukup itu. Sah iman kita tu ya. Kalau cakap hafal aja, percaya betul-betul. 100%. Tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Kalau ada ni, baru sah iman. Kalau tak sah ya. Yang pertama, rukun iman yang 6 tu. Percaya betul-betul. Percayakan Allah. Allah tu dengan sifat-sifatnya. Bukan cakap percaya Allah tu Tuhan saja, bukan. Nak percayakan Allah dan sifat-sifatnya. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha berkuasa, Allah maha sempurna. Apa saja yang dimiliki Allah sempurna belakang. Ya. Baru sah imannya. Kalau cakap percaya Allah tu ada aja, orang kafir orang percaya. Tapi dia tanya Acong. Acong ini langit siapa bikin? Apa jawabannya? Tuhan Allah bikin lah, lu mengong. Orang tanya tu bengong. Tapi dia tak percaya. Bila semayang dia nyembah lain daripada Allah. Dia tak sah lagi. Dia nak percayakan dan mengamalkan apa yang dipercayai itu. Yang pertama ya. Percayakan Allah betul-betul. Yang kedua, akidah yang sahih berlandaskan dalil-dalil. Dalil itu bukti. Dalil-dalil syar'iyah dari Al-Quran dan juga As-Sunnah menjadi asas agama Islam. Nak tahu dalilnya apa? Buktinya apa? Apa buktinya Allah tu ada? Sekurang-kurangnya akal kita boleh fikir. Allah tu ada ke tak ada? Mana tahu Allah tu ada? Apa buktinya? Ya. Kita ni ada Allah. Siapa menjadikan kita? Jadi ada kita ni. Siapa menjadikannya? Allah. Gunung-gunung siapa menjadikannya? Allah. Nampak tak gunung-gunung? Boleh? Nampak? Siapa menjadikannya? Allah. Kita ada Allah tu ada. Kalau tidak main datang gunung, main datang kita, main datang binatang, main datang sungai, main datang bukit, main datang langit, main datang bulan, main datang bintang, main datang matahari. Kalau bukan dijadikan oleh Allah Ta'ala. Itu orang yang itu kena tahu ni ya. Itu dalil. Namanya apa? Dalil. Dalil itu artinya apa? Bukti. Nak ada dalil. Tapi dalil itu mesti datang dari Al-Quran. Allah lah kabul Al-Quran. Kalau dapat hafal lagi bagus. Apa kata Allah? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah dialah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Tengok langit tinggi. Ada tiang. Langit ada tiang tak? Di atas langit ada apa? Ada bintang. Ada planet. Ada matahari. Ada bulan. Atau mun tak ada tiang, dia tak akan jatuh. Tidak akan gugur bintang tu. Jawabnya tak. Kenapa tak gugur? Allah tetapkan dia berada di situ. Siapa menentukannya? Allah menentukannya. Itu bukti Allah tu ada. Kalau tak ada Allah, dia ada menetapkannya. Kalau Allah tak ada, siapa menetapkannya? Itulah Allah yang menetapkannya. Akal kita terima ke tak? Itu paling kurangnya hukum akal kita ya. Dan Quran lagi bagus ya. Kalau hafal ayat tadi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, surah Sejarah ada tu. Baca surah tu kan. Allah dia yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya.
Itu dari Quran. Juga as-sunnah dari hadis Nabi SAW. Nabi pun khabar Allah tu ada. Itu menjadi asas bagi agama Islam. Itu asas. Asas seperti apa? Tapaknya. Nak faham Islam, kena tahu, kena tahu buktinya. Itu yang kedua. Ada nak bangkang yang kedua. Yang pertama ada nak bangkang. Ada soalan. Kita pergi yang ketiga pula. Yang ketiga, amal ibadah seseorang itu hanya sah dan diterima Allah adalah ibadah yang terbit dan datang dari akidah yang sahih. Ya, kita semayang tadi diterima dari Tuhan ke tak? Syaratnya akidah kita kena betul. Kita kena percaya Allah tu Tuhan. Kena percaya ada Rasul. Kena percaya ada malaikat. Kena yakin betul. Bukan percaya je, yakin betul ada malaikat. Kena percaya ada kitab. Kena percaya ada hari kiamat. Dan kena percaya ada ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu apa? Akidah tu. Akidah yang betul. Baru terima semayang kita. Kalau tak, tunduk bangkit aja tak terima tu. Kalau akidah tak betul. Kalau ada lagi yang ragu-ragu, ya ke Allah tu ada. Ya ke Allah tu menjadikan alamnya. Tak terima lagi dah. Mayang lah sampai lesut lagi tak terima di Tuhan. Bacalah. Semua hidup baca Quran je tak ada berhenti, tak terima di Tuhan. Dia kena ada akidahnya betul. Rukun iman yang 6 tu mesti tersemat dalam diri dia. Percaya betul kan Allah, percaya betul dengan sifat Allah, percaya betul bahawa Allah melihat, mendengar dan sebagainya. Baru diterima oleh Tuhan Allah ya. Kalau tak terima. Padahal orang lain tu ada juga yang sembahyang ngajuk-ngajuk. Orang kafir tu ada sembahyang, ngajuk orang Islam sembahyang ada. Tapi terima Tuhan tak? Tak terima. Walaupun bacaannya betul. Tak terima. Lebih-lebih lagi kalau baca tak betul. Tapi tak terima. Kita kalau baca tak betul, terima Tuhan tak? Ya, kita sembahyang baca tak betul, terima dari Tuhan ke tak? Tak terima. Dalam sembahyang ni tuan-tuan dan puan-puan ada rukun. Rukun qauli. Apa tu rukun qauli? Rukun sebutan. Kena sebut. Dalam hati tak sah. 5 rukun qauli ni. Tu kita nak beriman ni. 5 rukun ini kena dibaca dengan betul. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca Al-Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat selawat akan Nabi. Yang kelima memberi salam. 5 ni. Apa keluarnya rukun apa? Tuan-tuan? Perempuan? Rukun qauli. Arti apa? Rukun sebutan. Sebutan nak betul. Takbiratul ihram kena betul sebutnya. Allahu Akbar. Baru betul. Jangan Allahu Akbar. Tak betul. Allahu Akbar. Tak betul. Allahu Akbar. Tak betul. Dia bukan qalqalah. Sebut betul. Bar. Ak. Keluangin je. Amas. Allahu Akbar. Jangan panjang. Yang tak panjang dipanjangkan tak betul. Allahu Akbar tak sah. Tak betul. Allahu Akbar tak betul. Baru takbiratul ihram. Lagi tak betul. Allahu Akbar. Bunuh. Tak betul. Dia mesti ak. Fatihah. Bermula dari Bismillahirrahmanirrahim sampai habis. Sampai waladdallin. Kena baca betul-betul. Mula tu nak sebut betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kena betul. Jangan Bismillahirrahmanirrahim tak betul. Apa? Milah tu nama orang. Dengar ke tuan-tuan dan puan-puan. Milah tu nama orang. Ada tak orang nama Mila? Ada orang nama Jamila? Ada orang nama Kamila? Dia nak mil. Bismillahirrahmanirrahim. Apa betul? Kalau bismillah tak betul.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan alham, tak betul. Lam tu bukan qalqalah. Ada juga orang baca bunyi tu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak betul tu. Bila tak betul baca Fatihah, tak betul lah semayangnya. Tak betul semayangnya, tak betul lah. Macam tak semayang lah. Jadi kena baca betul-betul. Kena cek Fatihah kita ni. Cek pada tu imam. Cek pada ustaz, mana-mana yang ada ustaz. Daripada mula-mula, daripada bismillah tu sampai waladhdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bil ya, jangan bel. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan Ar-Rahmanir Rahim. Ni tak betul. Nir. Ada sabdu pada ra. Maliki Yaumiddin. Jangan lik tak betul. Li je. Maliki Yaumiddin. Saya bukan nak ajar tajwid petang ni. Tapi ada kadang-kadang terdengar di telinga kita tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan panjang du tu. Du tu pendek aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in jangan ta'. Ta'in Ihdinas siratal mustaqim. Ke dalam bunyinya. Jangan tak nak. Jangan dia ngambil bunyinya. Dengan ihdinas siratal mustaqim tak betul. Nak je. Ihdinas siratal mustaqim. Taqim. Apa ya? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ta'alaihim dengan ta'alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lekat lak tu, walak. Istitalah. Ambil angin dulu. Walak ya. Boleh. Walak do tu apa harakat? 6 harakat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang waladdallin aja tak betul. Waladdallin. Tak ada lin tu ya. Itu Fatihah. Lin dua. Paling kurangnya 2 harakat. Ma'arif sukun. Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Itu baca-baca. 2 rukun qauli yang kedua. Yang ketiga, membaca tahiyat akhir. Tahiyat awal kalau salah pun tak ada baca semayangnya. Kerana rukun sunat. Tahiyat akhir wajib. Dia rukun. Di antara yang ramai orang salah apa? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jangan ramai orang salah baca. Ka tu 2 harakatnya. Salah. Tak boleh 2 harakat. Pendek je ka tu. Assalamualaikum ay. Terus ambil ay. Dengar ke tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang banyaknya Assalamualaikum ayyuhan nabi. Ka tu 2 harakat. Tak betul? Ka tu 2 harakat betul. Ai tu ada hidup begitu. Ka ai, ka tu pendek aje. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru betul. Kemudian yang lain tu di ujung-ujungnya nak ma'arif sukun paling kawan 2 harakat. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Kalau paling kawan 2 harakat. Tulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jangan panjang lah. Jangan wabarakatuh. Tak betul. Wabarakatuh aja. Ada ini kena betul. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Lihin. Paling kurangnya 2 harakat. Ma'arif li sukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harakat. Lihin. Paling kurangnya 2 harakat. Kadang-kadang kita dengar dah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Tak betul tu. Lihin tak betul. Nak lihin. Rukun ni tuan-tuan. Kalau rukun tak betul macam? Tak betul lah ayatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Lallah. Dengan lallah aja.
Asyhadu an la ilaha illallah. Paling komanya 2 harakat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lullah. Kerana dia ma'ar disebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu je. Akhir itu je. Kemudian itu rukun lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu rukun yang keempat. Yang kelima bagi salam. Salam pun kena baca betul. Jangan Assalamualaikum. Itu orang Melayu. Nah, orang Melayu lagi tu. Assalamualaikum. Panjang menukumnya. Dia nak Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Jadi kena belajar lah ya. Kena belajar. Orang yang ngaji di surau Datuk Kamarudin tu dia belajar dulu. Ya. Dia belajar membaca yang sebenarnya. Ada yang lagi ngajar di mana Diano tu dah belajar. Pokai kecil dah belajar. Dan dia baca Hidayatul Salikin ada semua tu ya. Nak baca betul-betul. Itu rukun qauli. Rukun fi'li, rukun perbuatan. Kena betul juga 7 rukun fi'li tu. Nah, kena betul. Jangan gerak 3 gerak berturut-turut. Yang banyak orang salahnya ketika i'tidal. Nah, ada dah orang gerak 3 gerak berturut-turut ketika i'tidal. Tengok saya berdiri tengok. Ini rukun fi'li Gerak 3 gerak berturut-turut. Dia dah sujud, dia dah rukuk, sami Allahu liman hamidah. Batal ke dah? Tengok tangan saya. Ya. Subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Apa gerak tu? Apa gerak tu kan? 1, 2, 3, 4 gerak. Batal. 3 gerak membatal, sekarang 4 gerak. Dia nak apa ni? Bangun dari rukuk tu 2 gerak aja. 1, 2. Dah turun dia diam. Jangan gerak lagi. Nampak ke tuan-tuan? Nampak ni? Ini ketika i'tidal. Itu rukun fi'li. Rukuk apa dia yang salah? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Berapa gerak tu? Tengok. 1, 2, 3. Siapa menyuruh ngambil? Siapa menyuruh mantul tu? Udah rukuk tu diam. Faham ke saya cakap ni? Okay, ya? Jadi kena buat. Kalau tak terima dari Tuhan semayangnya. Bila batal semayang, rukun fi'linya lebih 3 gerak, batal semayang. Batal semayang, macam tak semayang lah. Esok minta pahala semayang dengan Tuhan, apa yang nak baginya? Benda tak ada. Ya. Itu akidah nombor 1 betul. Nombor 1 nak akidah, nombor 2 mesti ikut syarak, ikut hukum. Baru diterima Tuhan. Kalau tidak, tak terima dari Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, amal ibadah seorang itu hanya sah dan diterima Allah. Adalah ibadah yang terbit dari dan datang dari akidah yang sahih. Yang tiga ya. Yang keempat, amal ibadah yang bukan terbit dari akidah yang sahih adalah tersia-sia sahaja. Penat je sembahyang. Kerana akidah tak betul. Dia tak percayakan Tuhan, tak percayakan malaikat, tak percayakan kitab, tak percaya hari kiamat. Penat je buat ibadat ya. Sia-sia. Mesti terbit daripada akidah yang betul ya. Amal ibadat yang bukan terbit dari akidah yang sahih adalah sia-sia. Tersia-sia sahaja. Iaitu tidak mendapat apa-apa balasan dari Allah. Tuhan tak balas. Tak ada pahala. Ya. Bila minta pahala, macam mana aku nak bagi pahala kata malaikat? Mayang kamu tak betul. Tak ada akidah kamu tak betul. Kamu tak percayakan Tuhan, tak percayakan malaikat. Kalau kamu percayakan malaikat, takkan berani buat maksiat. Takkan berani mengambil nombor ekor. Takkan berani minum arak. Takkan berani pakai seluar pendek. Kerana benda tu menyalahi syariat. Itu sia-sia je. Sia-sia artinya tak dapat apa-apa balasan dari tak dapat pahala dari Allah ya. Itu yang keempat. Yang kelima, ciri-ciri akidah yang sahih ialah mentauhidkan Allah.
Apa arti mentauhid? Mengesakan Allah, menunggalkan Allah. Yang dia nak sembah hanya Allah saja. Dia nak takut hanya kepada Allah. Dia nak puji hanya kepada Allah saja. Ya. Dia nak sayang kasih hanya kepada Allah saja. Itu namanya mentauhidkan Allah. Jangan di samping kasihkan Allah, kasihkan pula makhluk. Kasihkan kekayaan, kasihkan makanan, kasihkan pangkat, kasihkan pujian. Tak betul. Itu bukan Allah ya. Itu bukan tauhid namanya. Tauhid itu hanya Allah saja yang dia yakin. Ya, mentauhidkan Allah. Itu baru terima. Amal ibadah yang bukan terbit dari akidah yang sahih adalah tersia-sia, iaitu tidak mendapat apa-apa balasan dari Tuhan. Yang kelima, ciri-ciri akidah yang sahih ialah mentauhidkan Allah, iaitu mengiktikadkan tauhid Allah apa? Mengiktikadkan iktikad yang pasti. Iktikad yang pasti, tak ada ragu-ragu. Tak ada ya tidak, dia pasti. Iktikad kepercayaannya, iktikad itu kepercayaan. Yang pasti. Dan tetap tak ada turun naik, kena percaya, kena tidak, kena percaya tidak. Itu tak betul. Dia nak betul-betul percaya 100% ya, pasti. Bukan pasti yang budak-budak pergi sekolah kecil itu kan, itu kan pasti lain ya. Ini yang betul-betul ya. Dan tetap tak ada turun naik, tak ada kejap percaya, kejap tak percaya, kejap kufur, kejap percaya, tak ada. Dia 100% percaya aja. Yang pasti dan tetap Allah Ta'ala itu Maha Esa. Esa itu artinya apa? Tunggal. Jangan nyembah lain daripada Allah. Allah je sembah. Jangan takut kepada lain. Jangan takut kepada manusia. Nak takut hanya kepada Allah Ta'ala saja. Nak serah diri kepada siapa? Kepada Allah. Jangan terasa diri kepada lain. Itu Esa. Dan tidak ada yang berhak disembah selain daripada Allah. Dia nak nyembah hanya Allah je. Yang lain jangan sembah. Jangan nyembah patung, jangan nyembah berhala, jangan nyembah pokok, jangan nyembah matahari, jangan nyembah api. Orang Majusi nyembah api, ya ke dah? Orang Jepun nyembah matahari, ya ke dah? Orang Jepun nyembah matahari tau. Orang Siam pun nyembah matahari juga. Juga bila turun matahari, naik matahari, mereka tunduk pada matahari itu. Ingatnya itu Tuhan. Itu bukanlah mengesahkan Tuhan. Itu mensyirikkan Tuhan. Siapa mensyirikkan Tuhan, dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Apa kata Tuhan? Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mensyirikkan Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Jauh mana sesatnya? Jangan sekali-kali mensyirikkan Allah ya. Jadi Kapio ni tuan-tuan dan puan-puan ada 4 golongan. Semua kapio belaka. Yang pertama murtad. Yang kedua musyrik. Yang ketiga mulhid. Yang keempat munafik. Mana nak 4 jenis kapio ni? Yang pertama murtad. Nak kan? Murtad tu apa? Tertolak imannya. Kerana dia melakukan perkara-perkara yang merosakkan akidahnya. Menghina Quran, murtad. Menghina hukum-hukum Allah, murtad. Menghina Rasul, murtad. Menghina sunnah-sunnah Rasul, murtad. Soal dia tak buat, dia cerita. Menghina jadi murtad tu. Ketik aku nengok Ibrahim tu ni. Nak mayang pakai sugi. Tu tak boleh pakai. Tak boleh. Murtad tu. Apa jadinya? Ni sugi ni tau. Benda kecil je. Tapi boleh menjadikan orang tu murtad kalau menghina sugi. Dia soal tak buat lain. Tak dapat pahala je. Tapi jangan menghina. Faham ke ni tuan? Jangan sampai menghina. Menyampah aku tengok payah tu. Lepas makan jilat-jilat jari. Gini aku tengoknya. Padahal jilat jari itu sunnah ke dah? Sunnah ke dah? Sunnah. Jangan menghina. Soal dia tak jilat lain cerita. Itu menghina sunnah Rasul. Atau menyamakan Islam tu dengan agama-agama lain. Dia pangkat besar. Sini tak ada lah pangkat yang macam itu. Kalau ada yang pangkat besar, dia jemput dia merasmikan satu-satu majlis. Dia pun datang.
sebagai perasmi. Ditengoknya depan dia tu ada orang Kristian, ada orang Islam, ada orang Buddha, ada orang Hindu. Jadi nak ambil hati semuanya, apa kata dia? Semua agama adalah baik. Tengok ke ni? Semua agama adalah baik. Itu syirik tau. Syirik khafi namanya, syirik yang tersembunyi. Kafir jadinya. Kerana menyamakan Islam dengan Christianity, menyamakan Islam dengan Buddhism, menyamakan Islam dengan Hinduism. Syirik tu. Kalau syirik, kafir tu. Jadi jaga contoh yang pangkat besar. Kalau ada anak-anak pangkat besar, kena tahu kan? Merasmi ke satu majlis. Nanti dia syirik. Kalau syirik nanya betul lah ya. Yang kedua. Dia bukan tak percaya Allah itu Tuhan, tapi sambil itu dia nyembah lain daripada Allah. Dia percaya Allah itu Tuhan, tapi bila semaya nyembah patung, syirik itu. Bila semaya nyembah matahari, syirik. Bila semaya nyembah api, syirik. Jangan. Itu kedua syirik. Yang ketiga mulhid. Mulhid itu orang tak percayakan agama. Orang yang tak percayakan agama. Islam tak percaya, Hindu tak percaya, Buddha tak percaya, Christianity tak percaya. Dia hanya percayakan diri dia. Suka hati aku lah apa aku nak buat. Dia tak percayakan agama. Ada tak jenis orang tu? Ada. Komunis? Atheist? Mana percayakan agama? Free thinker? Mana percayakan agama? Bukan serah pada aku lah. Aku ada otak. Aku boleh fikir sendiri katanya. Jadi tak ada semayang. Tadi ikut Islam. Tadi ikut Hindu. Tadi ikut Christianity, tadi ikut Buddhism. Dia kira suka hati dia aja. Itu kafir juga tu. Namanya mulhid. Min lam ha ya dal, mulhid. Seperti sosialis. Seperti Mao Zedong. Sini adalah namanya Mao Zedong. Dia tak percaya dengan Tuhan. Seperti Stalin, Lenin, itu orang Rusia dulu tu. Itu mulhid. Karl Marx mulai. Yang tiga, yang keempat munafik. Munafik apa tu? Apa dia munafik? Orang yang pura-pura beriman tapi sebenarnya kafir. Pura beriman. Orang munafik itu luarannya macam orang Islam tapi dalam hati dia tak beriman. Itu orang munafik. Dia acah-acah aja. Yang paling Allah marahnya inilah orang munafik ni. Antara 4 golongan kafir yang paling Allah marah sekali ialah munafik lah. Betul, orang munafik itu di mana tempatnya? Contoh anda mobile, di mana tempatnya nanti di akhirat? Di neraka yang paling bawah sekali. Apa kata Allah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Bawah sekali. Kenapa? Kerana Allah marahkan dia. Allah terlalu murka dengan mereka. Kerana mereka pura-pura beriman. Tapi sebenarnya dalam hatinya kafir. Itu sebab tuan-tuan kalau baca Quran, tiap-tiap juzuk ada cerita orang munafik. Bermula dari surah Al-Baqarah lagi dah cerita orang munafik itu. Apa kata Allah? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di kalangan manusia ada yang mengatakan kami itu beriman, tapi sebenarnya kami beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka cuba menipu Allah dan menipu orang yang beriman, tapi mereka tidak menipu mereka menipu diri mereka sendiri. Itu orang munafik ya. Dia menipu diri dia aja. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati itu ada penyakit dan Allah tambah lagi penyakit-penyakit itu. Allah tambah lagi sakitnya tu. Bila tambah, tak ada baik dah. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Bagi mereka itu azab yang pedih dan di atas apa saja yang telah didustakan olehnya. Itu orang munafik ya. Awal lagi tu. Orang munafik tu. Yang tadi kalau baca kita akan jumpa. Ciri orang munafik itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu
inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ni orang munafik ni, apabila dia bersama dengan orang beriman, dia kata kami beriman, kami serupa dengan kamu ni. Kamu sembahyang, aku sembahyang juga. Kamu tahlil, aku tahlil juga. Kamu selawat, aku selawat juga. Kamu zikir, aku zikir juga. Serupa dengan kita. Lagi kuat zikirnya pun. Kalau kita buat la ilaha illallah tu, dia lagi kuat. Naik bergoyok atap tu. Naik runtuh atas tu boleh. Ini kuat nak zikir. Tapi dalam hati tak beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Apabila dia kembali kepada member-membernya, pada geng-geng munafiknya, mereka kata apa? Aku bersama komen. Kalau pergi balik jumpa dengan orang dandut, dia pun dandut jugalah. Dalam hatiku hanya ada kamu. Ya. Kalau jumpa dengan orang karaoke, dia pun karaoke lah. That's the way I like it. Dia faham ke ni? Kalau berjumpa dengan orang nyanyi Hindustan, dia pun Hindustan lah. Ya ho jang gali kahe. Cel Mary, sate hai Mary, hati ya. Dia macam tu. Innama nahnu mustahzi'un. Tadi kami bersama orang beriman tu olok-olok aja, acah-acah aja katanya. Kami selawat tidak acah aja, bukan betul-betul. Kami zikir tadi acah-acah aja, main-main aja, bukan betul katanya. Itu dia tanda orang munafik. Itu sebab Allah marah orang munafik lah. Dia macam orang beriman. Kecoba macam saya ni Kesoban macam saya ni lagi tebal sobannya. Rupanya tak beriman. Itu orang marah tu. Empat jenis. Apa yang empat jenis kafir tu? Yang pertama apa? Murtad. Apa ni? Yang pertama apa? Murtad. Yang kedua, musyrik. Orang lelaki. Perempuan musyrikah. Yang ketiga, mulhid. M-U-L-H-I-D. Mulhid. Yang keempat, munafik. Empat jenis orang kafir ya. Jangan kita terlibat mana-mana empat-empat tu ya. Baik, itu yang kelima. Yang keenam. Sesuatu amalan dan peribadatan yang diterima Allah ialah amalan dan peribadatan yang dikerjakan semata-mata kerana Allah. Secara huduk tu rendah diri. Okey. Lagi ruhbah tu takutkan Allah. Itu rohbah. Dan rohbah tu merendahkan diri dia. Itu rohbah tu takut, betul-betul takutkan Allah. Lagi hubbullah, artinya kasihkan Allah. Rohbah tu artinya dengan sukarela. Rohbah tu takutkan Allah Ta'ala. Hubbullah dengan kasihkan Allah. Dia semayangkan kasihkan Allah. Kemudian apa? Tazallul tu artinya menghina diri. Dan ikhlas semata-mata kerana Allah. Nak ada ciri-ciri itu. Yang pertama huduk, merendahkan diri. Yang kedua ruhbah. Artinya apa? Sukarela. Nak semayang tak ada sampai paksa. Tuan semayang tadi sampai paksa. Ada orang paksa tak? Kalau kamu tak semayang, tembak kamu ada tak? Tak ada. Dia dengan sukarela. Itu namanya ruhbah. Kemudian ruhbah tu apa? Takut. Mengapa dia semayang? Takut kerana Allah. Takut kalau tak semayang, dia masuk neraka. Satu waktu tinggal semayang, masuk neraka 40 tahun. Siapa nak? Jadi takutnya itulah. Kemudian hubbullah. Kenapa? Kerana kasihkan Allah. Kalau kita ibadah kerana kasihkan Allah, nilai ibadah kita tu tinggi. Kerana kita membuat sesuatu tu kerana kasihkan dia. Contoh kita beri hadiah lah. Kalau kita belikan hadiah untuk isteri kita, macam mana? Mana dia nak jaga? Macam mana kita memilih pakaian untuk isteri kita? Macam mana payah? Nak belikan pakaian untuk isteri payah, macam mana? Tengoklah yang elok. Ada karat ke tak? Ada pecah ke tak? Ada benangnya keluar ke tak, jahitannya cantik ke tak, ya ke tak? Berenda-renda pula tu. Kerana kita beli untuk orang yang kita kasihi. Tapi kalau kita beli hadiah untuk bos, untuk ketua kita,
Main edan aja lah. Tak ada payah pilih benda-benda. Ada yang untuk bos. Asal ada dah lah. Tapi kalau untuk yang kita kasihi, kita pilih benda-benda. Kerana yang nak pakai tu orang yang kita kasihi. Begitulah kita semayang. Kalau kita kasihkan Allah, kita akan lakukan betul-betul. Tak melakukan perkara yang membatalkan semayang. Bacaan pun betul. Dengan ingatannya, dengan makna-maknanya. Ingat pakai ya. Dia betul-betul. Macam duduk duduk antara dua sujud. Minta dengan Tuhan. 8 jenis permintaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ya, Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku. Warhamni, kasihanilah aku, rahmatilah aku. Wajburni, cukupkanlah apa yang tak cukup. Warfa'ni, angkatlah aku. Bukan angkat ke pucuk-pucuknya. Angkat ke darjat aku. Warfa'ni. Warzuqni, berilah rezeki kepada aku. Nak rezeki itu bukan mamam aja. Ilmu itu rezeki, ketenangan jiwa itu rezeki, kesihatan badan itu rezeki, itu warzuqni. Wahdini, berilah hidayah kepada aku. Wa'afini, sejahterakan aku, sejahterakan badan aku, sejahterakan iman aku, sejahterakan akidah aku dan sebagainya. Wa'afini, wa'fu'anni, dan maafkan aku. Mula minta ampun, betul minta maaf. Bermula dengan Rabbighfirli, di akhir dengan wa'fu'anni, maafkan aku. 8 permintaan. Itu yang saya pelik. Ada orang teman ni dah tak ada. Nah, lepas sujud tu duduk antara sujud, betul sujud balik. Apa benda dia minta? Nah, apa benda yang dia minta? Padahal 8 permintaan itu sembahyang ni tuan-tuan nak tahu maknanya. Baru khusyuk. Nah, itu dia. Jadi itu akidah ya, yang sahih. Ya, dia tidak bertolak ansur dalam bukan yang itu yang 7 ya. Betul. Ya, hubbullah, tazallul itu menghinakan diri dan ikhlas semata-mata kerana Allah. Atas-atas lagi tu, yang 6 tak habis lagi ya. Semata-mata kerana Allah. Allah dah kabul dalam Quran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ada dah ayat macam tu? Surah Al-Bayyinah. Tahu surah Al-Bayyinah? Ya Allah. Tapi kalau saya kata surah Lam Yakunin, tahu tak? Kalau Al-Bayyinah kita gaul-gaul kepala dulu. Nah, apa nama Bayyinah? Kalau sebut Lam Yakunil ladzina kafaru, tahu tak? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semata-mata kerana Allah. Baru pergi yang ketujuh. Ciri-ciri akidah yang sahih juga tidak bertolak ansur dalam penghayatan akidah yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, supaya orang-orang yang beriman dan Islam tetap di atas dasar tauhid. Dia nak mentauhidkan Allah, nak mengesahkan Allah, nak sembah hanya pada Allah Ta'ala saja, nak takut hanya pada Allah Ta'ala saja, nak kasih hanya pada Allah Ta'ala saja, nak berserah diri hanya pada Allah Ta'ala saja. Yang lain jangan ya. Kepada Allah saja, yang lain jangan. Itu dia orang yang nak semayang, penghayatan tu hanya kepada Allah, nak menyembah tu hanya kepada Allah, nak bergantung hanya kepada Allah. Itu yang kalau kita sebut Allahus Samad, Allah lah tempat kita bergantungan. Nak kita bergantung hanya pada Allah saja. Berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, supaya orang-orang yang beriman dan Islam, sudah beriman, percaya betul Islam tu lakukan apa yang diperintah Allah Ta'ala. Namanya Islam. Yang wajib buat, yang haram tinggalkan. Itu orang Islam tu ya. Yang lain tu iman lain. Iman tu percaya aja. Tapi kalau percaya je tak semayang tu tak Islam. Walaupun dia beriman tapi tak Islam namanya ya. Dia nak dua-dua. Beriman dan Islam tetap di atas dasar tauhid. Dia tetap mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah ya. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, sikap tidak bertolak ansur dan dalam penghayatan akidah yang sahih merupakan suatu ketegasan dalam mempertahankan agama Islam dan akidah yang sahih itu. Jadi nak dipertahankan akidah. Kalau ada orang mengatakan Allah tu 3, jangan percaya. Kalau ada orang mengatakan selain daripada Allah tu ada lagi Tuhan, jangan percaya. Kita percaya hanya Allah itu esa. Allah saja Tuhan. Allah di tempat kita sembah.
Allah je yang kita nak takut. Pada Allah saja yang kita nak puja. Yang lain jangan. Kalau kita buat juga, maknanya kita sudah mensyirikkan Allah Ta'ala. Syirik hukumnya kafir. Macam orang yang bukan Islam pula percayakan Tuhan, tapi menyembah pokok juga sembah, tokong juga sembah, berhala juga sembah. Dia percayakan Tuhan, tak percaya tanya Ramasami tu. Ya Ramasami, ini hujan siapa bikin? Apa jawabnya? Tuhan Allah bikinlah katanya. Dua bingung orang nanya tu. Tapi bila nyembah, patung kita sembahnya. Jangan apa tu. Ya. Kita nak sembah hanya Allah Ta'ala. Ya. Baik, itu yang ke-8 ya. Sikap tidak bertolak ansur dalam penghayatan akidah yang sahih merupakan suatu ketegasan. Mesti tegas. Kalau ada orang nak suruh kita buat perkara yang mensyirikkan Allah, jangan ikut, jangan buat. Kecuali terpaksa kita boleh buat ya. Kalau kamu tak nak, aku tembak kata. Itu boleh. Kerana terpaksa. Ya, kalau kamu tak ikut, aku tembak kamu. Itu terpaksa. Tapi kalau kamu tak ikut, aku buang kau je, lantak buang kau je, tak apa. Jangan ikut. Ya, dipaksa kita nyembah patung apa ya. Kalau tidak aku buang kamu kau je, kata. Lantak buang kau je. Tapi kalau menyebabkan nyawa terancam, boleh kita ikut. Tapi hati jangan ikut. Jangan seronok pula. Kita buat tu kerana terpaksa. Boleh lagi ya. Tak apa. Tak ada batal akidah. Ya. Taklif lah. Kerana takut nyawa terancam. Tak apa. Ya. Zaman musyrikin tu ada apa itu? Seorang sahabat namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir tu ayahnya dibakar hidup-hidup. Ya. Maknya pula disulih. Maknya namanya Sumayyah. Dia ambil kayu tajam, sulih punggung tu, turun kata perut, berdarah, mocor darahnya sampai dibiar sampai mati. Ammar tu pun dipaksa untuk mengatakan patung tu Tuhan. Dipaksa mengatakan, ya, mensyirikkan Allah. Jadi dia, masa itu dia budak lagi, tak boleh fikir lagi, dia takutkan nyawanya, dia pun mengaku. Nabi kata tak apa. Dia dah jadi kafir, dia sudah jadi sahabat. Dia terpaksa mengaku bertuhankan patung, bertuhankan mensyirikkan Allah Ta'ala. Padahal dia takut nyawanya terancam. Bila nyawa terancam, bahayalah dia, matilah dah. Dia ayahnya dah mati, maknya dah mati, jadi dia pula nak mati. Jadi itu tak apa. Kita mana tahu? Mana tahu kan akan datang yang berkuasa besok orang bukan Islam. Boleh tak Malaysia ni dikuasai oleh orang bukan Islam? Boleh benar. Tambah mereka sekarang ni makin lama makin ramai. Ya, kedatangan mereka ni dah tidak terbendung lagi dah. Ada je datang. Mengundi lebih ramai. Yang orang Melayu tak nak mengundi. Berdaftar pun tak. Jadi ada tuan-tuan, ada anak-anak, pastikan dah cukup masanya didaftarkan sebagai pengundi. Kalau dah besok, yang ramainya orang bukan Islam. Pada mereka berkuasa besok, habis. Orang Islam akan dia ditindas, akan diugut dan sebagainya. Jadi masa itu tu, kalau betul-betul terancam nyawa, boleh ikut cakap mereka. Ya? Itu yang ke-8, sikap tidak bertolak ansur dalam penghayatan akidah yang sahih merupakan suatu ketegasan dalam mempertahankan agama Islam. Wajib hukumnya. Dan akidah yang sahih itu. Yang ke-9, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kekuatan akidahnya secara berterus terang dan berani menentang dan menolak cadangan kafir Quraisy dan kaum musyrikin yang mengajak baginda menyembah berhala mereka. Rasul tu apa yang tak ada buat dia orang kafir tu? Dihina, di pulau, sahabat-sahabat di pulau nak berinteraksi tak dapat, nak minjam tak bagi dia mai. Ada benda kita pun nak bagi orang pinjam dia tak nak, jual beli dia tak nak. Malahan yang dia dah kahwin dengan anak-anak pun dia dipaksa bercerai. Diancam, diugut.
Itu secara kekerasan. Tengok Rasul dan para sahabat tak berganjak. Masih lagi mempertahankan akidah. Ya. Udah apa itu? Mereka datang pula nak pujuk Nabi. Mula kekerasan. Itu datang nak pujuk Nabi. Datang rombongan berjumpa dengan Nabi. Ya Muhammad. Dia tak kata Rasulullah. Dia bukan percaya dia Nabi itu Rasul. Ya Muhammad. Kalau kamu mahu berhentikan berdakwah ni, kamu minta aja. Kami akan tunaikan apa permintaan kamu. Kamu nak apa? Kami akan bagi. Bukan aku, kami semua akan bagi kamu. Oh, kamu nak harta, kami akan longgokkan emas depan rumah kamu tu. Kumpul dengan emas tu. Kamu akan jadi kaya raya. Nabi tak jawab, diam je Nabi. Kamu nak apa? Tak jawab betul lah. Oh, tak nak je. Kamu nak apa? Nak apa lagi? Oh, kamu nak pangkat, kami akan jadikan kamu rais. Tahu rais seperti pengurusi. Rais kaum Quraisy ni. Pengurusi kaum Quraisy. Jadi ketua. Kita nak jadi ketua. Sebuah lah. Jadi pengurusi surau mau tumbuk tahan. Dia bawa pengurusi surau. Belum jadi ketua kampung. Bertumbuk mau. Ada satu tempat dia bertumbuk. Antara ketua kampung yang lama dengan ketua kampung baru. Tahu? Kerana dia jawatan tu dia lucurkan dibagi orang lain. Itu marah mana tu? Itu ya. Jadi macam itulah. Dia ini dah. Kamu nak apa? Akan aku jadikan kamu tu ketua kaum Quraisy. Nabi tak jawab lagi. Oh, tak nak lagi. Terkejut. Orang Quraisy dengarnya. Oh, apa yang nak lagi? Oh, kamu nak perempuan. Orang Arab ni perempuannya cantik-cantik tau. Kamu nak berapa? Nak 1? Nak 5? Nak 10? Kami akan bagi. Longgokkan perempuan untuk kamu. Pilih mana nak. Apa jawab Nabi? Kalau kamu persembahkan kepada aku matahari di kanan aku dan bulan di kiri aku tetap akan meneruskan perjuangan aku ini sehingga aku menang atau sehingga aku mati. Artinya diterima ke tolak tawaran kaum Quraisy tu? Tolak. Itu dah. Balik saja orang kaum Quraisy tu. Sebab tu bagi dia meneruskan perjuangan dengan segala ujian-ujian, segala ancaman-ancaman, segala tohmahan-tohmahan, tapi dia tetap meneruskan. Sehinggalah dia dapat mencapai kemenangan. Dapat berjaya. Sampai berperang. Berperang. Perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk dan sebagainya. Akhirnya dapat kemenangan. Berjayalah dia menawan kaum Quraisy. Alright, itu yang yang ke-8. Yang ke-9, Rasulullah SAW dengan kekuatan akidahnya secara berterus terang berani menentang dan menolak cadangan kafir Quraisy tadi. Dan kaum musyrikin yang mengajak baginda menyembah berhala mereka. Itu dah saya terangkan tadi. Alas sekali. Akidah yang sahih adalah akidah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kalau nakkan sah, kena ikut Quran dan ikut hadis Nabi SAW. Akidah yang berlandaskan Quran dan Sunnah. Dan diistilahkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ikut kita ni Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah ikut seranan kepada Abu Hasan Asy'ari dan ikut kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Itu akidah. Fiqahnya ikut apa? Ikut 4 mazhab tu. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah tu ikut sunnah Nabi. Wa tu dan Al-Jamaah tu jamaah para rasul. Kerana Nabi kata khairul qurun qarni. Sebaik-baik qurun adalah qurun aku. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik qurun adalah qurun aku 1 tahun zaman Nabi. Kemudian qurun yang mengiringi qurun aku 1 tahun lepas itu. Kemudian qurun yang mengiringi qurun aku. Artinya 1 tahun lepas itu. Jadi 1 tahun berapa tahun? 300 tahun selepas Nabi. Itulah qurun yang terbaik. Baik, ikut akidah mereka itu.
Akidah tu panggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang terima Tuhan, yang lain tak terima ya. Sekian dulu pembacaan kita pada petang ni. Dah dekat pukul 6 dah. Baik, sebelum saya tutup, live pun dah habis ni. Dah berhenti dah, tak ada dah. Hari ni je. Ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia jua dapat, dia jua dapat, dia jua dapat. Mana nak cari? Hanya ada di surau Al-Mustaqim. Ya, Batu 4, Jalan Taparut. Ya. Baik, sekian dulu. Ampun maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi